Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ni, malam ni menyambung kelas pengajian kita berkenaan fusul fil usul tafsir. Beberapa tajuk dalam fasal dalam usul tafsir. Mana kali terakhir kita bincangkan, kita masih dalam turukut tafsir, yang mana yang kelima itu pentafsiran Al-Quran dengan bahasa Arab. Yang kita bincangkan berkenaan dengan kaedah ataupun peraturan yang sepatutnya dijaga. Pahal benda ni tak dengar cakap. Tak dengar cakap. Mouse tak dengar cakap tak apa. Baik, jadi kita bincangkan itu kali terakhir berkenaan kaedah. Ada 5 perkara yang mesti dijaga dalam masalah tafsiran dengan bahasa. Pertama, tafsiran tu dengan mesti yang paling biasa dan juga diketahui dalam bahasa Arab, bukan yang janggal. Dengan memang benda yang benar, memang dalam bahasa Arab digunakan. Kedua, dengan yang paling terbiasa dan juga paling biasa, paling diketahui, bukan dengan janggal penggunaan dia. Ketiga, hendaklah menjaga soal tafsir tadi, kita pentafsiran dia tak lafaz ayat, maka yang dia kena pilih apa munasabah dengan lafaz apa dengan bentuk ayat, dengan baris-baris ayat yang datang kalimah tersebut. Yang keempat, dia kena tahu sebab turun berkaitan dengan penurunan ayat tersebut, sebab turun, siapa yang berkaitan, apa kisah dia. Kerana itu boleh membantu dalam masalah pemahaman kalimah tu ataupun perkataan Quran tu untuk apa. Dan yang terakhir, dia kena kedepankan makna syar'i. Makna syarak, bukan makna bahasa. Kalau dia kata ada pertembungan, makna syarak yang didahulukan, bukan makna bahasa. Okay? Baik. Okey, hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan tanbihat haula tafsir Al-Quran bil lughati. Peringatan-peringatan sekitar pentafsiran Quran dengan bahasa. Okey. Ya'udu ba'dul bahithin, mengira sebahagian ahli, itu para pengkaji, sebahagian para pengkaji mengira atau menghitung Aba Ubaidah Ma'mar bin Musanna, sebagai Abu Ubaidah Ma'mar bin Musanna, Al-Farra, Az-Zajjaj sebagai imam-imam, sebagai a'immatut tafsir al-lughawi. Dia kira orang-orang tersebut, Abu Ubaidah Ma'mar bin Musanna, Al-Farra, Az-Zajjaj. Ini contoh 3 nama lah yang dikira sebagai imam atau pimpinan dalam masalah tafsir bahasa. Walan zuruna ila tafasir sahabati wa tabi'in al-lughawiyah. Namun mereka tak memandang kepada tafsiran para sahabat dan para tabi'in yang bersifat bahasa. Ini kadang ialah kita tengok ahli bahasa tu best sangat, hebat sangat. Sebab sekali kita lupa sebenarnya para sahabat Nabi lebih alim bahasa banding dengan orang berikutnya sebenarnya. Itu sudut yang kadang-kadang tak diperhatikan sangat. Yang minum air herba. Ni batuk lagi tak pasal. Okay. Kopi sembelit Kopi sejuk sembelit, air sejuk tak apa. Jadi maksud dia dikira, okey. Ni kena faham. Betul, ada di kalangan orang-orang terkemudian dianggap sebagai pandai bahasa Arab, mahir dalam syair dan sebagainya. Tetapi mereka tak sepatutnya dikedepankan mengatasi para sahabat Nabi dan juga para tabi'in yang mereka lebih dekat kepada zaman penurunan Al-Quran, dan bahkan bahasa mereka belum rosak. Sebab Muhammad bin Musanna, Farra, Zajjaj ni diorang kemudian ratusan tahun lepas para sahabat. So sepatutnya dikira para sahabat dahulu sebagai imam dalam bahasa Arab, bukan orang lain. Cuma kadang orang kita dia buka kamus, buka sekian, dia tinggalkan para sahabat punya pemahaman. Dia lupa sebenarnya para sahabat Nabi SAW lebih layak
dan lebih utama untuk dikedepankan dalam masalah pengertian bahasa Al-Quran ataupun pengertian hadis Nabi SAW. Macam bila orang zaman kita sekarang, bila kita kata kullu bid'atin dhalalah, dia pun cakap tu. Tapi kullu tu bukan kullu semua. Kullu tu bid'ah tu apa? Dia pergi masuk dalam bahasa, dia bawa lah orang ni kata, orang tu kata. Dalam kata-kata mereka ni para sahabat tak masuk langsung. Dia tak bawa para sahabat punya kata-kata. Sebab kalau dia bawa para sahabat punya kata-kata, terhentilah segala bid'ah yang diorang buat. Sebenarnya tu basic. Banyak orang kadang-kadang tinggalkan para sahabat, lupakan para sahabat dan para tabi'in yang lebih dekat, dan dia tak anggap apa yang penjelasan para sahabat dari segi bahasa tu dianggap bukannya penting. Wa ya'udunaha min at-tafsir bil athari, dan mereka mengira tafsiran para sahabat atau tabi'in walaupun dari segi sudut bahasa mereka kira ia sebagai termasuk daripada tafsir dengan asar, dengan apa yang dikesan, apa yang dinukil. Kan kita kan tafsir ni disudutkan satu apa nakli kan, nukilan atau asar, satu lagi yang kita panggil ra'i, dengan pendapat. So kat sini dia dianggap apa yang para sahabat atau para tabi'in sebut dikata sebagai tafsir dengan asar, bukan dengan bahasa. Wa sababu hadzal khata'i, dan punca kesalahan ini adalah i'timadu mustalasil ma'thur wa sayati niqashuhu. Dia kata apa sandaran kepada istilah al-ma'thur tu, apa maksud dia? Maksud dijejak, dikesan. So jadi kadang-kadang diorang terus tolak kalau para sahabat cakap, para tabi'in cakap, terus masuk dalam ma'thur. Tafsir bil ma'thur. Bukan tafsir bil ra'i, dia kata. Dia anggap yang itu tafsir bil ma'thur. Dan nanti insya-Allah akan datang pembahasan tafsir ma'thur ni tadi sebenarnya maksud dia apa. Wasawabu anna al-imamata fi tafsirul lughawi lis-sahabati wat tabi'in. Namun sebetulnya adalah keimaman atau kepimpinan dalam tafsir bahasa sebenarnya milik para sahabat dan juga para tabi'in. Fas-sahabatu Arabun khullas, kerana para sahabat mereka Arab tulen. Wa bi lughatihim nazal al-Qur'anu, dan dengan bahasa mereka lah telah turun Al-Quran. Wa tabi'una akhadhu anhumul ilma, dan para tabi'in pula ambil daripada para sahabat ilmu. Wa hum fi asril ihtijaji, dan mereka dalam zaman penghujahan bahasa Arab. Fa kaifa la yakunu aimmatal lughati, macam mana mereka boleh tak jadi imam dalam bahasa? Tu lupa sikit lah, kerana ada orang dia macam ni, dia ikut bahasa. Kalau kepada sahabat tu semua syarak. Sedangkan kita kata bahawa para sahabat Nabi SAW sendiri pun menjelaskan penggunaan bahasa. Macam kita sebut dulu kata-kata Ibn Abbas dengan zalikal kitab dengan hadzal kitab. Kan, alif lam mim, zalikal kitab. Kita yang belajar bahasa Arab level kosong, kita akan belajar zalika, maksud dia itu. Dan kita kata hadza ini. Sebab Quran kata zalikal kitab, maksud kitab itu, bukan kitab ini. Terus jadi pening kepala, apa sebab kitab itu bukan kitab ini? Ada ustaz cari kitab luar. Lepas tu kadang takwilkan apa? Zalika tu untuk kehebatan. Sedangkan orang Arab memang pakai zalika pada tempat hadza pada tempat zalika. Siapa jelaskan perkara ini? Ibnu Abbas. Jadi penjelasan dia bersifat bahasa. Memang diterangkan penggunaan bahasa Arab macam tu. Orang tak pernah bising pun. Lepas tu tak ada sebarang kekeliruan timbul bila mereka dengar surah Al-Baqarah dibacakan yang zalikal kitab, diorang tak ada macam kenapa zalika? Kenapa tak hadza? Tak ada seorang pun soal. Hatta musyrikin tak soal. Hatta ahli kitab tak soal. Datang zaman kita pergi soal. Kenapa zalika tak hadza? Apa sebab dia? Kita sibuk buat apa kan? Benda tu yang pentingnya adalah tajuk dia, Quran ni panduan. Quran ni lah petunjuk. Itu yang patut difahami, tapi dia pergi faham lain pula. Mana Quran bagi tahu ada kitab kat luar. Apa kitab itu? Kitab batin. Baik. Allah alam kan. Okay, jadi memang zaman penghujahan bahasa, macam mana kita tak jadi imam dalam bahasa. Walidha yaqul khata'u hinama yuj'alu tafsir as-sahabati wa tabi'in al-lughawi tafsiran athariyan. Kerana ini telah terjadi kesalahan ketika mana dijadikan tafsiran para sahabat dan tafsiran para tabi'in sebagai yang bersifat bahasa, tafsiran dari segi bahasa, macam Ibnu Abbas terangkan hadza zalika tadi kan. Sepatutnya kita faham itu dari segi lughawi lah. Mana orang Arab pakai macam tu. Habis cerita, full stop. Apa bukti dia? Ibnu Abbas cerita kan. Penggunaan bahasa Arab tak pernah runsing tajuk tu. Okey. Tapi dijadikan tafsiran para sahabat yang bentuk bahasa atau tabi'in yang bentuk bahasa tafsiran asarian. Dia tafsir yang bagi maksur, tafsir yang dijejak atau dikesan daripada orang terdahulu, bukan daripada masalah bahasa.
Okey, muqabil tafsir haula'il mutaakhirin. Dia bertentangan ataupun berhadapan dengan disetentangkan dengan tafsir golongan tadi yang terkemudian minal lughawiyin, di kalangan ahli-ahli bahasa. Memang diorang ahli bahasa, tapi diorang mustahil diorang lebih pandai bahasa Arab daripada para sahabat. Itu tajuk asal dia. Alladhi yuj'alu tafsiruhum lughawiyan. Jadikan tafsir mereka lughawi. Tafsir para sahabat tak lughawi. Tak kenalah. Okey. Wa hadha taqriru la ya'ni hadmu haula'i haqqahum fi tafsir lughawi. Ini apa pengakuan yang kita letak ni, keputusan kita letak ni bukan bermaksud kita menghancurkan, okey, menghancurkan golongan ini pada haknya dalam tafsir lughawi. Bukan maksud itu. Lakin maksud anna rutbatahum. Tapi yang dimaksudkan adalah tahap mereka. Kalau contoh macam penjelasan kalimah tadi dalam bahasa Arab, tahap mereka tu, martabat mereka fihi dalam tafsiran dengan bahasa adalah rutbatas duna rutbatis sahabati wa tabi'in. Rendah daripada martabat para sahabat dan para tabi'in. Itu maksud kita cakap ni. Bukan kita kata Az-Zajjaj, Al-Farra' tu kan, Muhammad Musanna. Kita bukan kata mereka tak layak, tapi kita nak kata mereka punya tafsiran tadi datang lepas para sahabat dan para tabi'in. Tafsiran bahasa mereka pun lepas para sahabat, lepas para tabi'in. Yang kita nak katakan bahawa orang Arab faham macam ni, sahabat nampak macam ni. Sebenarnya tak, memang para sahabat sendiri pun pada zaman mereka pun sebagai orang Arab memang jelaskan akan perkara tersebut sekali-sekala lah, berdasarkan keperluan, terutama bila berhadapan dengan orang terkemudian macam para sahabat terang pada para tabi'in tentang kalimah-kalimah Al-Quran. Itu sedangkan diorang Arab, kenapa nak terangkan? Itu punca biasa kekeliruan daripada orang terkemudian, orang yang datang kemudian yang bukan sahabat. Mereka tak tahu kalimah itu maksud apa, dan para sahabat jelaskan balik apa maksud dia. Okey, baik. Banyaklah hatta sudut akidah dan sebagainya. Macam kalimah fitnah kan, apa yang Allah Taala firmankan, wa qatiluhum hatta la takunna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sampai tak jadi lagi fitnah, dan menjadi agama semua milik Allah. Tapi bila kita tengok macam tu, orang yang kemudian ni pergi angkat senjata perang dengan pemerintah sebagainya. Jadi bila para sahabat tak nak terlibat, diorang pun kata, ni apa kan ayat Quran kata macam ni. Dia kata kami lalu perang supaya tak ada fitnah, korang perang untuk fitnah. Dia kata dia fahamkan maksudnya tu. Mana Nabi perang dengan orang musyrik, kan duduk dengan musyrik tu dikira sebagai fitnah. Korang kira pula perang korang dengan pemerintah rebut kuasa ni sebagai menghilangkan fitnah. Zaman kita sekarang macam itulah. Kadang-kadang bukan kita sokong korupsi, tapi perasan tak, telah dialihkan timbangan moraliti masyarakat kepada siapa yang masalah rasuah sebagainya dan kerajaan besar. Tapi kalau siapa kalau dia pegang jawatan lah, kalau dia penyaga tak apa. Kalau dia penyaga buat rasuah tak apa. Penjawat awam tak boleh. Tahu saya ni? Saya akan tangkap biasanya yang penjawat awam tu lah. Yang tukang bagi tu dikira sebagai pemberi maklumat. Tahu kan? Dia kan bagi, itu rekod apa dia bagi. Tadi dia bagi tahu pada SPRM, jadi kes lah. Dia lepas pasal pemberitahu maklumat. Yang kena tu penjawat awam, walaupun sebenarnya dia yang tawarkan. Ni macam Ustaz saya pernah sebut kot itu. Ustaz Husni Hafizahullah, dia ceritakan, dia kata kadang-kadang kita ni dalam berdakwah kena faham tabiat orang yang kita dakwah. Antaranya dia kata masyarakat Cina. Masyarakat Cina sebenarnya bab rasuah ni bagi mereka tak apa. Sebab diorang kan bila nak berdoa kepada dewa-dewa yang diorang nak doa, kan diorang kena bagi makanan dulu. Dia jadi kata macam bagi mereka itu adab. Mana saya nak minta tolong dengan dia kan, saya bagi barang. Ni adab dia panggil. Pasal diorang buat dengan Tuhan, kenapa tak buat dengan manusia? Ulang dia kalau boleh buat dengan Tuhan, kenapa tak boleh buat dengan manusia? Jadi kadang-kadang kita dapat lihat benda ni kan pada sudut diorang. Jangan tak dapat je pada diorang akan marah. Kalau dapat kat diorang tak apa. Apa diorang nak? Tapi seharusnya dia kata memang itu dalam masyarakat dia. Pasal diorang rupanya bawa barang, makanan dan sebagainya. Kemudian dia akan kira baling dice ke apa benda tak. Tengok. Kalau lepas 3 kali dapat nombor sekian-sekian, maksud Tuhan dah habis makan. Baru boleh minta. Kalau tak habis makan lagi jangan minta. Nanti dia tak suka tak bagi. Faham tak? Ni benda ni dikata dalam culture. Sebab tu kadang bila kita tengok kan tajuk rasuah tadi, memang semua salah. Tukang bagi salah, tukang yang terima pun salah. Tapi orang kita kan ni morality bila korup dan tajuk pentadbiran terus besar. Tapi kalau maksiat kan,
berzina, minum arak, berjudi, tak ada. Itu hak peribadi dia. Biarpun ahli parlimen tu kan ada gambar bogil pun tak apa. Asalkan dia seorang yang tak korup dalam masalah rasuah. Lain tak, jangan. Lain tak apa. Zina ke, minum arak, berjudi, tak ada hal. Pocor-pocor pun tak apa. Kan? Tak ada hal. Yang penting jangan ada rasuah. Itu jadi timbangan akhlak kita dah hilang tau sebenarnya. Kita semua tu masuk tadi. Mana dia tak boleh makan rasuah, dia tak boleh jadi orang-orang yang fasik. Jadi pemimpin kita. Dia peliknya orang kita macam dah hilang tau. Fasik tak ada masalah. Dia biar fasik tak apa asal dia adil. Ini jaga-jaga sikit sebenarnya. Memang tahap pertimbangan morality ni telah dirosakkan sampai orang tak faham sebenarnya. Orang tu kan tak senonoh biar bogil ke tak apa, tak ada hal. Janji dia jangan makan rasuah. Itu je. Walaupun dia buat benda langgar perintah Tuhan minum arak pun tak apa. Asal jangan makan rasuah, jangan makan rasuah. Dia tak boleh macam tu. Mana ada morality macam mana kita dalam masyarakat kan. Kita nak anak-anak kita tak buat benda tak senonoh. Kita letak pemimpin macam tu. Tapi pada sudut asalnya ni yang benda rosak sebenarnya. Jaga sikit lah. Pasal perhatikan dah mula macam nampak pelik sikit. Okay, jadi sudut asal dia kita ulang balik. Jadi tafsiran bila para sahabat tafsirkan masalah fitnah tu apa. Kan? Jadi masalah bahasa ke syarak ke dan sebagainya kan. Diorang ada tafsiran yang lebih tepat berbanding dengan orang terkemudian bagi kalimah-kalimah tadi. Sebab diorang praktis benda berkenaan depan Nabi. Lepas tu diorang bila ada seorang dua tersilap berijtihad, yang silap tu yang kita ikut. Lepas tu peraturan kita pada para sahabat adalah majoriti mereka tu ada hujah. Bila diorang ramai, yang tu hujah kita. Kalau seorang-seorang tak jadi hujah kat atas kita untuk kita ikut. Yang ramai itu kita ikut. Sebab dia jumpa dengan seorang jenis yang geng-geng suka pergi kubur, geng-geng sufi kuburi ni. Dia katakan Ibnu Umar kan dia solat tempat Nabi solat, dia pergi tempat Nabi berdiri kerana berdiri Nabi di situ, dia berdiri situ, duduk sini sebab Nabi duduk. Jadi dia kata tengok sahabat buat. Dia lupa sebenarnya yang seorang bukan hujah ke atas yang lain. Kita ada majoriti yang kita ikut. Yang seorang dua orang ni ada dia punya panggil kecenderungan ataupun kesilapan, itu bukan kita jadikan alasan. Kalau tidak nanti kencing dalam masjid pun jadi ikutan. Sebab sahabat je tu. Dia Muslim, sahabat. Tapi kencing dalam masjid. Kan, ini kena jaga sikit. Kesilapan berlaku dalam masyarakat berkenaan dengan tajuk ni. Okey, baik. Itu maksud dia. Bukan kita buang ahli tafsir bahasa tadi, tapi kita kata martabat mereka lepas para sahabat dan juga para tabi'in. Okay, ini peringatan. Kedua, kita fassara Abu Ubaidah Ma'mar bin Musanna Al-Mu'tazili Al-Quran dan Mu'tabiran Al-Lughati faqat. Telah menafsirkan Abu Ubaidah Ma'mar ibn Musanna yang dia ni Mu'tazilah dari segi masalah fahaman dia. Okay, ditafsirkan Quran bersandar kepada bahasa sahaja. Wa naziri ila asbabin nuzuli wa mulabasatihi. Tanpa memandang kepada sebab turun dan apa-apa berkait dengan tajuk berkenaan. Tajuk yang Quran turun tu kan dia ada tempat dia, masa, kenapa, siapa yang terlibat, apa tajuk cerita dia, kan. Jadi benda tersebut semua yang kita kata kalau segi masalah pemahaman kalimah, itu penting. Sebab kita nak faham kalimah tadi, kalau anda kata tajuk ada berkaitan dengan tajuk berkenaan, kita kena tahu sebab turun ayat berkenaan. Macam ayat 195 kita kata kan, berkenaan dengan tajuk wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, yang kamu campak diri kamu ke dalam kebinasaan. Kalau orang kita banyak pakai ayat tersebut, kadang pakai jangan bawa kereta laju, jangan makan benda bergula, jangan makan lemak, kan. Dikira sebagai merosakkan badan, kan. Jangan isap okok, jangan minum tebu. Tapi orang kata, tapi masalahnya problem ni adalah benda tu, ayat tu ada sebab turun dia. So orang tak boleh pakai suka hati, kan. Tak boleh pakai suka hati. Macam juga ayat 82 surah Al-An'am yang yang memang jadi tajuk bila tafsir Quran dengan sunnah, memang hadis tu kisah tu akan dibawa. Yang walam yalbisu imanhum bizulmin, zulmin, yang mereka tak campur iman dengan kezaliman. Orang beriman yang untuk mereka keamanan adalah orang beriman yang tak campur iman mereka dengan kezaliman. Okay. Pasal itu ada kisah dia, ada berita dia. Kalau kita tak tengok kisah tersebut dan kita pakai bahasa saja, dan kita betul lah jumpa orang kan, alladina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin, ni zalim ni. Jadi kita akan guna macam tu. Sedangkan pasal tajuk asal dia adalah syirik. Nabi dah terangkan, boleh awak pakai dia, kenapa? Kalau dah ada tafsiran Nabi, mana boleh awak pindah pada pengertian bahasa lagi?
Nabi dah terangkan, dah terangkan. Tapi saya rasa ustaz, ni luas lagi ni. Dia pakai kaedah apa? Apa dia kata? Al-ibratu bi umumil lafzi laysa bi khusus sebab. Pengambil kiraan adalah dengan umum lafaz, bukan khusus sebab. Itu kalau tak ada penjelasan Nabi. Tak ada penjelasan para sahabat. Ya. Tak ada penjelasan mereka, tak awak kedepankan keumuman tadi kepada semua. Ada benda yang umum mereka faham umum dan kita umumkanlah. Macam contoh macam apa kefahaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bila dia terangkan berkenaan dengan tajuk ayat surah Al-Hasyr, ayat ke-7 kan. Dia pakai apa? Dia pakai ayat berkenaan, pengertian dia wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa Rasul beri kamu, ambillah ia. Apa Nabi larang kamu daripadanya, berhenti. Kan? Jadi dia faham umum tu pada semua. Sebab tu bila ada seorang perempuan yang apa buat tattoo. Kan Ibnu Mas'ud apa dia dengar Ibnu Mas'ud kata laknat, dilaknat orang berkenaan. Memang ada manusia kena laknat. Allah Taala Nabi terangkan ini laknat. Benda dilaknat. Jadi bila sebut macam tu, dia tak puas hati jumpa Ibnu Mas'ud, dia kata aku buka Quran kulit ke kulit. Dia buka Quran ni kulit ke kulit. Tak jumpa pun pengharaman tattoo. Tak jumpa pun. Dia kata yang tu. So Ibnu Mas'ud kata kalau kau dah buka Quran kulit ke kulit, kau dah jumpa dah. Dia diam, dia tak tahu. Dia kata kau baca dah kan. Kan firman Allah Taala wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa-apa Rasul beri pada kamu, ambillah ia. Apa-apa yang Rasul larang kamu, maka tinggalkan. Fantahu, berhenti. Okey, ayat tersebut ada sebab turun dia. Sebab turun ayat berkenaan adalah tentang tajuk harta rampasan perang yang tanpa pertempuran. Harta rampasan perang ni ada dua jenis. Satu yang bertempur dapat, maka ada kena bagi 5. Satu Allah dan Rasulnya, kemudian 4 lagi kepada tentera yang datang. So siapa pergi jihad ni sebenarnya dapat duit. Balik tu kaya. Manakala dia kata 5 juta kan, kata dapat harta rampasan tu 5 juta. 1 juta balik kepada kerajaan, 4 juta lagi akan dibahagi antara tentera. Yang berjalan kaki dapat 1, yang naik kenderaan dapat 3. 1 milik dia, 2 milik kenderaan dia. Siapa yang datang dengan kenderaan, siapa yang jalan kaki dapat 1 juta. Siapa yang kenderaan dapat 3. 1 milik dia, 2 milik kenderaan. Ni cara pembahagian yang bagi yang ada pertempuran. Perang menang dengan pertempuran. Tapi kalau dia kata musuh menyerah tanpa sebarang pertempuran, kita datang musuh menyerah, itu harta rampasan fight. So ayat 7 surah Al-Hasyr tu bincang tajuk itu sebenarnya. Tapi bila Ibn Mas'ud faham, para sahabat faham, ia umum. So awak sebagai orang yang datang kemudian, awak kena faham umum jugalah. Faham? Dia umum atau khusus. Jadi kalau tak ada dalil, yes, kita tak umum. Tapi bila ada dalil, ada nyata bahawa di situ diumumkan atau dikhususkan cerita dia, maka awak kena follow. Tak boleh kita langgar para sahabat dalam penjelasan mereka. Itu tajuk asal lah sepatutnya. Baik. Okay, dia kata faja'al al-Quran nassan Arabian mujarrada. Maka dia jadikan Abu Ubaidah Ma'mar bin Musanna, dia jadikan Quran ni teks Arab yang kosong. Yang baca faham dengan bahasa saja. Wa hadhihi tariqatu allati salakaha, dan jalan ini yang dia susuri atau lalui ini dilalui oleh Abu Ubaidah min asbabil khata'i fi tafsir. Di antara kesalahan dalam di antara kesalahan dalam punca-punca kesalahan dalam tafsir. Kama dzakarahu Syekh Islam, macam disebut Syekh Islam Taimiyah rahimahullah. Ini antara punca kesalahan. Bila orang tu dia ambil teks Arab tadi, dia baca teks itu saja tanpa tengok persekitaran praktis para sahabat ataupun sebab turun ayat dan sebagainya. Tapi kata banyak di antara ayat-ayat tadi yang datang pengertian dia ada Nabi terangkan. Tak boleh kita tinggalkan benda berkenaan. Okey. Wa qad ankara alaihi hadzal maslaka. Dia telah tak setuju terhadap Abu Ubaidah Ma'mar bin Musanna, okey, laluan ini, cara dia, ulama asrihi, ulama zaman dia. Wa man ja'a ba'dahu, siapa datang sudah mereka, kal Asma'i, Abi Hatim As-Sajastani, Al-Farra, Abi Umar Al-Jurmi, At-Tabari dan lain-lain. Semua mereka tak setuju dengan cara dia menggunakan bahasa letakkan teks bahasa Arab Quran tadi tanpa melihat kepada sebab turun ayat dan sebagainya. Okey. Wa min amsalati tafsiratihi allati lam yura fiha asbab an-nuzuli wa mulabasatihi, dan di antara tafsiran dia, tafsiran Ma'mar bin Musanna, yang tidak dia jaga dalamnya, dia tak tengok dalamnya atau jaga pelihara dalamnya sebab turun
dan juga perkara-perkara yang mengiringi penurunan ayat Quran. Tafsiru liqaulihi ta'ala, tafsiran dia terhadap firman Allah Ta'ala, tafsiran firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 11. Ayat 11 Ini pasal kisah ni, ada kisah ayat ni dia berlaku ketika perang Badar. Dia dalam surah-surah Al-Quran ada yang tajuk kita boleh tengok macam Ahzab, perang Khandaq lah, perang Ahzab. Kalau macam surah Al-Hasyr tu perang Bani Quraizah, perang Bani Nadir. Dia ada kisah-kisah dia yang kita patut tahu apa kisah yang berlaku pada surah apa, cerita mana-mana satu. Jadi dia ketika dia tafsirkan surah Al-Anfal ayat ke-11. Tafsiran dia terhadap firman Allah Ta'ala dan surah Al-Anfal ayat ke-11. Allah Ta'ala kata, wa yunazzilu alaikum minas sama', dan diturun ke atas kamu daripada langit air, liyatahhirakum bihi, untuk disuci kalian dengan air tersebut, wa yudhiba ankum rijsas syaitan, dan untuk hilangkan daripada kalian kotoran syaitan, wal yarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi aqdamakum, dan untuk diikat ke atas hati kalian dan untuk dia tetapkan ke atas pada tapak kaki kalian. Ini kan cerita ketika perang Badar. Permulaan para sahabat keluar, mereka sebenarnya inginkan kalau boleh bertembung dengan rombongan dagangan. Sebab ketika itu diorang keluar, diorang sekat kumpulan dagangan, bawa harta orang-orang Islam yang ditinggalkan di Mekah untuk dijual di Syam. So diorang ikut laluan lah. Jadi tentera bila itulah perang pertama kan yang Nabi izinkan, yang diperintahkan, yang Nabi izin para sahabat keluar. Dan ketika keluar tersebut, diorang tak tahu kan siapa mereka akan jumpa. Laluan mereka lintas tadi, mereka harapkan tembung dengan kumpulan yang bawa dagangan. Pasal daripada Mekah keluar dua kumpulan. Satu bawa dagangan yang nak dijual di Syam, satu lagi bawa tentera, kumpulan tentera, rombongan tentera. So para sahabat ketika itu tertembung dengan tentera. Dia tahu akan jumpa dengan tentera. Ketika tu banyak ada di antara mereka yang tak bersiap sedia, yang rasa macam susah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tenangkan mereka. Bahkan ada di awal ayat tersebut ada sebutkan berkenaan dengan tidur. Ditidurkan mereka, jadikan mereka ngantuk. Semua tidur. Ini antara cara yang kadang-kadang dalam kita sekarang ni penggunaan yang sama dibuat dalam ilmu psikologi atau psikiatris kan. Diorang akan tidur kan pesakit yang tengah meracau tu. Injek ubat tidur biar tidur. Untuk dia relax. So, biasa lepas tidur tu dia akan okey balik. Dia akan mula waras balik. Macam reset balik. Ini reset bukan global reset dunia ni tau. Mati-mati ganti manusia baru. Geng-geng-ngok-ngek ni menyampah. Okay. Jadi maksud dia jadikan orang berkenaan dia hilang rasa. Jadi sebab tu kalau kata tu tidur. Antara yang disarankan anda kalau rusing sangat tidur. Jangan layan perasaan tersebut, tidur. Itu yang terbaik. Sebab Allah Ta'ala jadi kepada para sahabat tidur. Kemudian Allah Ta'ala turunkan kan dari langit air. Turunkan langit air. Pasal diorang ketika tidur tadi ada yang junub. Ada sekian sebagainya. Jadi turun air mereka boleh mandi. Yang kemudian nak kukuhkan hati mereka serta tetapkan pendirian tapak kaki mereka. Okey. Jadi qala fi tafsiri wa yusabbitu bihi aqdamakum, dan dikukuhkan dengan air hujan tadi akan kaki-kaki kalian. Kata Ma'mar bin Musanna, majazuhu, okay, majazuhu dia punya majaz dia punya kiasan dia adalah yufrigu alaihim as-sabra. Allah Ta'ala curahkan ke atas mereka kesabaran. Wa yunziluhu alaihim, dan turunkan kesabaran ke atas mereka. Fa yathbutuna li aduwihim, lalu mereka tetap dan kukuh untuk menghadap musuh mereka. Okey, dia tukarkan daripada masalah hujan, sebab Allah Ta'ala ceritakan turunkan hujan untuk kukuhkan pendirian kamu. Sebab balik pada asas sebenarnya memang kalau kita pasir ni, bila kita tak ada, dia kering kan, kita pijak je gelus, kaki kita tenggelam. Tapi bila dia basah, lepas kering dia akan keras. So kita berjalan tapak kaki kita tetap, tak ada goyang-goyang. Itu maksud asal. Dan dia kata wasababu nuzuli yadullu ala anna tathbita hakiki. Kan, sedangkan sebab turun ayat, pasal kes turun tadi kan, diorang jalan kat pasir tadi, jadi turun, hujan berhenti, diorang tertidur sebagainya. Kemudian bila lepas tu tanah tu jadi kejap, tidak peroy. Dia tak ada pijak tenggelam pasal tanah tu dah keras. So itu memang, jadi dikata bahawa pengukuhan pendirian mereka tu adalah hakiki. Ikut pada sebab turun ayat, memang hujan tu turun, kukuhkan kaki mereka. Ayusabbitu aqdamahum fala tasuhu fi ramli.
Itu dia kukuhkan kaki-kaki mereka, tetapkan pendirian mereka, maka tidak ia derlos atau tenggelam dalam pasir. Wa bihadza ja'a at-tafsiru 'anis sahabati wa man ba'dahum. Dengan inilah datangnya pentafsiran daripada para sahabat dan siapa sesudah para sahabat. Semua tafsir macam tu. Bagi kita ada kisah, cerita tu datang tentang masalah hujan turun kan, untuk menjadikan mereka mengantuk, turunkan hujan kan. Jadi benda tersebut pasal diorang tengah runsing nak bertempur first time, buat pertama kalinya, lepas tu dengan tentera yang lebih ramai pula tu daripada mereka. Tentera daripada musyrikin 1,000, bukan 1,000 orang. Mereka ketika 300 lebih orang sahaja. Kan? Jadi mereka ketika tu mereka jadi macam kelang kabut sikit. Jadi Allah Ta'ala nak tenangkan mereka, jadikan mereka ngantuk, tidur. Semua tidur. Boleh jaga dia fresh, reset balik. Kemudian turunkan hujan. So semua benda berkenaan adalah berturutan. Dan memang dicerita oleh para sahabat. Kejadian tadi. Datang, Ma'mar bin Musanna ni, dia kata, tak curahkan, dia kiasan je. Ayat ni maksud dia Allah Ta'ala kukuhkan dengannya kaki-kaki kalian kan. Maksud dia adalah Allah Ta'ala jadikan kesabaran dicurah kepada mereka, mereka kukuh untuk menghadapi musuh. Tak. Dia kata apa? Qala at-Tabari, berkata Imam Tabari, mu'alliqan ala qawli Abi Ubaidah Ma'mar bin Musanna. Dia mengulas terhadap kata-kata Abi Ubaidah Ma'mar bin Musanna. Dia kata wa dzalika qaulun khilafun li qauli jami'i ahli ta'wil. Dan itu adalah pendapat yang bercanggahan terhadap pendapat semua ahli takwil. Semua kata-kata ahli takwil tak macam tu. Okey. Minas sahabati wat tabi'in, kerana para sahabat juga para tabi'in. Okey. Wa hasba qaulin wa husi jap. Kejap. Okey, wa husiba qaulin khata'in. Wa hasbu qaulin khata'un ay yakuna khilafan li qauli man dzakarna. Wa hasbu, memadailah kata-kata atau pendapat tu salah. Okey, dengan bahawa ia menjadi bercanggahan terhadap kata-kata siapa yang kami sebutkan. Yang ni para sahabat, para tabi'in dah ada, maka orang yang kata-kata bercanggahan kata-kata mereka cukup dah. Is enough. Kan? Memadai pendapat yang salah, ia ada pendapat yang salah dengan sebab dia menyanggahi para sahabat dan para tabi'in. Dia kata, wa qad bayyana aqwalahum fihi, dan kita telah jelaskan kata-kata atau pendapat-pendapat para sahabat dan para tabi'in padanya, pada kisah tersebut. Wa anna ma'nahu, dan pengertian dia adalah wa yuthabbitu aqdamal mu'minina, Allah Ta'ala tetapkan, kukuhkan kaki-kaki orang yang beriman tadi bitalbidil mataril ramla, dengan sebab bercampurnya ataupun mengeraskan hujan tu akan pasir. Mana pasir tu jadi keras sebab hujan, dia dah rapat kan, mampat dengan air tadi dan kering. Kemudian kita pijak tak tenggelam kaki. Hatta la tasuhu aqdamuhum, supaya sehingga kan tidak atau supaya tidak terbenam kaki-kaki mereka. Wa hawafiru dawabihim, dan juga kuku-kuku kenderaan mereka. Mana kuda mereka tak terjelus sebab tanah tu dah mampat. Itu tadi keras. Jadi dengan sebab itu kita kata itu yang jelas daripada penjelasan para sahabat dan tabi'in. Tapi dekat sini kita sebutkan pasal dia kata pasal yang kedua ni, kalau tak tengok sebab turun ayat, dan semua orang boleh cerita apa dia nak. Tapi bila ada sebab turun ayat, kita ada garis panduan. Tengok dulu apa sebab turun ayat tadi. Bukannya kita main terjah aja, seronok kan. Nanti tiba-tiba kita pun baca kan, macam orang separuh tu baca wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dia direct jumpa dengan orang yang tak amalkan Islam dalam contohnya perundangan, terus kafirkan. Ini masalah. Sebab orang tersebut boleh jadi kafir, boleh tak kafir. Boleh jadi dia terikut hak nafsu dia, syahwat dia. Keseronokan sebab ganjaran kerana menjadi hakim dalam mahkamah sivil. Kan dia buat peraturan dan sebagainya, dia rasa best je. Ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh, ini boleh kan. Dia seronok je. Tak pernah dipandang kepada perintah Allah Ta'ala. Tak pernah ditakut pada Allah Ta'ala punya larangan. Dia tak rasa pun dia bertanggungjawab dengan jawatan yang dia ada tadi untuk menjaga agama. Sebab kerja dia jaga perlembagaan, jaga undang-undang sivil. Contohnya. Kadang-kadang ada manusia ni dia buat benda berkenaan pasal harta lah yang dia dapat. Benda macam ni kalau kita kata kejadian berlaku, memang orang ni tak boleh kita kafirkan. Kita kata fasik. Kita ada fasik. Tapi kalau orang tu jenis macam sistem kufur punya kumpulan kan, dia memang
Dia punya apa? Dia punya intention tu benci pada agama. Ya, kafir lah, keluar agama lah. Intention dia, kata-kata dia cakap tadi memang untuk lawan agama. Semua benda dia cakap, inilah hak asasi wanita. Lepas tu bila orang perempuan di India tak boleh pakai tudung, nak pergi sekolah, nak masuk kerja, nak pergi keluar duit kat bank pun, sekarang ni disekat. Kerana apa? Kerana pakai tudung. So jadi soalan, mana dia hak asasi wanita? Ada? Cakap tak ada, senyap je. Cuba time tajuk lain. Tajuk mungkin contoh macam jadi pemerintah ke, untuk perempuan jadi askar ke, kan lompat-lompat, golek-golek kan. Dia akan datang lah. Hak asasi perempuan pun boleh lompat-lompat, boleh golek-golek. Dia akan datang untuk itu. Dia akan kacau bukan masalah sistem yang Allah letakkan, tapi dia akan tinggalkan benda. Contohnya tajuk hak asasi tadi kan, hak dia orang lah nak pakai tudung, tidak. Yang bugil tak apa, yang pakai tudung tak boleh masuk. Kenapa? Sekolah disekat. Sekarang ni memang pemusuhan atau kebencian terhadap Islam ditunjukkan dengan terang-terangan oleh kerajaan India. Cakap apa? Ada bercakap? Ada lawyer hak asasi tadi? Tak ada, senyap, tutup mulut. Itu benda yang biasa berlaku lah. Kepelikan dalam masyarakat kita ni. Dia cakap bila seronok, bila time lawan Islam. Dia akan datang bawa spanduk. Tapi bila benda yang memang tak ada kaitan pun, benda tu dalam Islam dan hak orang tu nak pakai apa, tiba-tiba dia diam. Itu kita nampak lah. Ada orang tu memang dia tak suka undang-undang Islam tadi sebab dia benci. Dia tak suka dengan perintah Allah Ta'ala. Dengar Al-Quran je, apa ni? Apa ayat Al-Quran ni? Apa Quran ni? Apa hadis-hadis ni? Jadi kalau macam tu, ya kafir. Sebab tu awak kena tengok tajuk dia pasal orang yang buat dosa besar ni, kecuali syirik dosa besar ni, dia masih lagi dalam ruangan masalah dosa. Awak tak boleh keluarkan daripada Islam dengan dosa dia. Jadi benda macam ni kalau kita perhatikan balik, bila ada orang tu tak tengok tentang sebab turun ayat dan sebagainya, dia akan pakailah ayat. Ambil ayat Quran ni, kafirkan orang ni. Ambil Quran ni, kafirkan orang tu. Itu tajuk. Tapi kadang kata orang tu kata, contoh macam dia kata, manusia daripada cahaya. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah As-Sajadah, dalam surah lain, kan Allah Ta'ala katakan, allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Yang diperelokkan semua benda dia ciptakan. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dia mulakan penciptaan manusia daripada tanah. Thumma ja'alnas lahu min sulalatin min ma'in mahin. Dia jadikan keturunan kepada manusia yang pertama tadi daripada pilihan tertentu, daripada parti air yang hina. Itu anak-anak cucu Adam daripada air mani. Tapi Adam sendiri daripada tanah. Siapa kata manusia daripada cahaya, kafir lah. Mudah aja. Ada jadi beruk. Quran kata daripada Adam. Tapi kata daripada beruk. Kan kita dari monyet, bukan daripada tanah. Dan kafir lah. Kata-kata tu kufur, yang boleh keluar agama. Yang patut dia pasal dia menentang apa yang Quran dan juga hadis Nabi SAW terangkan dengan jelas. Itu sudut yang kena jaga sikit. Cuma balik pada asal kan, tegak hujah tadi, kita tahu dah kata-kata tu kufur. Orang tu apa intention dia cakap, wallahu alam. Tapi pentingnya kata-kata tu kufur. Kita boleh keluarkan statement umum. Siapa kata contoh macam telik nasib itu halal, maka kafir. Isytihad macam tu je. Cara pengkafiran orang-orang macam tu, kita sebut nama pun tak apa. You just have to say. Contoh orang tu kata, siapa kata boleh minta kepada wali, tak minta pada Allah Ta'ala, kafir. Isytihad kan. Dia panggil kufur dengan perbuatan, bukan kufur dengan nama dia. Kalau dia kata orang ni pula cakap, tahun depan dia datang balik. Orang-orang macam ni dia akan sentiasa muncul. Sebab tu bila kita sekatan daripada perkara-perkaraan, kita letakkan guideline dengan peraturan dia. Bukan dengan masalah nama. Orang kata macam nama, yang ni cakap hebeh. Mungkin datang besok lusa kan, yang jenis contoh macam apa, orang pandang pun nangis. Tengok muka dia, muka sedih. Tengok muka dia sedih. Dia bercakap je. Kan? Contoh kan, bila dia cakap benda-benda macam ni, kadang-kadang orang kata macam, takkan dia tipu kot. Tengok muka dia, sedih tu. Jadi benda macam ni, kalau kita fikirkan balik, akan berbeza-beza zaman dan masa. Kalau dia kata orang tu terang-terangan melawan Quran dengan terang-terangan tolak, kita tak nampak bila dia start tukar pakaian dia, tukar gaya dia. Kadang-kala benda tu akan mengelirukan orang juga. Sebab tu guideline dia adalah apa yang Allah Ta'ala firmankan, apa Nabi sabda kan. Simple je, kita kata kafir ke tidak? Ya, siapa kata sekian-sekian kafir. Siapa kata kita boleh tengok zodiak, boleh tengok type bintang-bintang ni untuk jadikan sumber bagi kehidupan kita punya nasib, kafir.
Siapa kata macam ni? Kafir. Siapa kata tak apa boleh minta pada wali-wali, tak minta pada Allah Ta'ala? Kafir. Ya, bahkan kadang-kadang perbuatan mereka kita kata ini perbuatan syirik. Dan orang melakukannya adalah musyrik. Ini benda ni yang sebenarnya kalau ikutkan pada kitab Tauhid Syekh Muhammad Abdul Wahab, ini yang sebenarnya masalah yang dia tak puas hati. Sebab dia bagi guideline besar. Tapi dia orang nak minta kat kubur, nak minta kat wali, tiba-tiba kawan ni letak guideline. Tak sebut nama pun. Dia sebut nama siapa? Dia tak kata kumpulan mana. Kalau kita kadang zaman kita sekarang selamba kita sebut tarekat lah sesat, sufi sesat. Itu selamba cakap. Kalau anda buka pada buku Syekh Muhammad Abdul Wahab, dia tak sebut pun kumpulan mana. Dia cuma letak guideline je. Garis panduan tu masalah. Pada orang-orang yang buat tu, dia macam apa? Bahaya ni kalau orang ramai beriktikad macam ni, habislah kita. Sebab tu dia berdiri menentang. Menentang sebab kalau dia kata orang faham, ini syirik. Kan, ini adalah khurafat, ini adalah sekian, dan dia orang berhenti ikut dia orang. Bila henti ikut, tak dapatlah duit. Kan? Pasal apa? Solat hajat, yasin hajat, apa lagi? Selawat hajat dan sebagainya kan? Semua tu kan duit. Serius duit. Macam dekat Malaysia sebenarnya kalau bulan Syakban ni nanti kan, biasanya datang daripada geng-geng Hadramaut. Dia akan pusing buat road tour. Lepas program diorang dekat sana, sebelum Ramadan, dia akan pusing. Pergi Masjid Taqwa, Taman Tun Ismail, baca apa, Ratib Haddad, pergi sekian-sekian. Dan dia bagi tahu pada orang tempatan tu, kalau baca ni, tak ada musibah akan kena kampung tu. Tapi tengok ada je polis beronda. Sebab jadi kes apa? Ada pecah rumah. Apa benda yang diorang buat tak tahu? Dan janji macam tu. Kita kan faham tau, janji tu. Apa dia janji pada orang pengikut dia? Pengikut dia buat. Dan sebenarnya, ikut kepada kumpulan yang terlibat membayar geng-geng ni, bukan sikit. Untuk dia baca Ratib Haddad tu, dekat tamban berkenaan, kena bayar, bukan free. Dia kan ada musim kutip duit. Hari tu dalam PKP tak ada datang lah. Kita tengok, tak percaya, tunggu sekejap. Bulan Syaban tengok, dia datang pusing. Memang benda tahunan. Dia akan buat program untuk baca Ratib Haddad. Alasan dia, dikatakan bahawa kalau baca Ratib Haddad ni, tak ada musibah, tak ada kecurian, tak ada ini. Kalau musuh nak datang, tak jadi datang. Simple as that. Seorang yang kadang-kadang malas belajar, kan, duit banyak tapi jahil. Duit banyak tapi jahil. Macam, saya malaslah nak baca Quran. Tapi ambil lah, awak baca. Dia orang ni suka bayar je. Bayarlah. Even one family yang saya kenal tu, dia kutip daripada adik-beradik dia, masa semua kaya, seorang 1,000. Every 1,000. Untuk bagi kepada pembaca Ratib Haddad. Dia tu duit. Kalau free, mampus je. Nak pusing seluruh Malaysia baca free. Saya tak nak benda, kan? La as'alukum alaihi ajra. Saya tak minta di atas saya baca ni sebarang upah. Mana jadi? Even yang Hana-Hana tu pun beratus-ratus ribu tau. Staging dia, bayaran the person, bayaran kumpulan yang ada atas pentas, bayaran tukang nasyid, bayaran sekian. Tak kurang 5,000 tau. Dia benda-benda tu orang dia keluarkan apa, satu apa, ada beberapa tahun dulu, satu apa, bajet untuk buat program tu. Jadi 400 ke 500 ribu sebenarnya. Untuk lighting. Ceng kan. Aku masalah tu. Tapi yang bongok ni pun ikut lah. Tak faham, saya tak faham kenapa. Tapi kadang-kadang itulah masalah kalau yang ni contoh yang kita faham. Dajjal besar tak datang lagi. Dajjal kecil macam ni pun dah tergolik-golik. Tertongging orang. Contoh Ayapin kan. Dengan pengakuan dia ada kan. Kita tengok macam tu je kan, sepak jatuh. Kalau dengan macam tu kan, rasa pukul kuat kot kita pukul dia. Dia pengikut dia macam ini ada ni. Kita macam pahal kan. Banyak orang kadang dia angkat-angkat tok guru dia kan. Kita tengok atas bawah. Kata terkajang pakcik ni kan, rasa tergolek. Kan? Saya pasal kadang-kadang diorang ni besar kan. Tok guru dia inilah, tok guru dia itulah, tok guru dia boleh sampai Mekah satu malam lah. Kan? Angkat ikat tali kan, gantung kat pokok, tengok apa jadi. Terbalik kan, tak gengga. Apa jadi? Kadang seksa-nya tu baru tahu, alah tak ada karamah rupanya. Geram tengok. Tahulah, tapi masalah. Jadi masa kat sini contoh ni bagaimana tafsiran para sahabat tadi, sebenarnya dah ada, tabi'in dah ada, tiba datang kawan ni, dia ambil teks Quran tu gunakan dari segi bahasa saja. Okay, for logik memang macam logik lah. Pasal kita bila berdepan dengan musuh, yang menjadikan kaki kita diam kukuh adalah kesabaran. Tapi problem dekat sini, diorang dah ceritakan punca sebab kisah hujan tadi. Bahkan Allah Ta'ala sebut,
dalam ayat berkenaan, Allah Ta'ala sebutkan berkenaan wa yuthabbita bihil aqdama, dan dia kukuhkan dengan hujan tadi akan kaki-kaki. Sebut dah. Tak kata lain, dia kata hujan tu mengukuhkan kaki mereka. So dia lari kepada pengertian lain. Okay, baik. Itu yang kedua So maksud dia, kalau dalam kes tafsiran dengan bahasa Arab, kita kena pastikan bahawa tafsiran sebab turun ayat, apa-apa yang berkaitan dengan kisah ayat tersebut turun mesti diambil kira untuk faham kalimah bahasa dia. Okey. Ketiga, fahamus salafi lil Qur'ani hujjatun yatahakkamu ilaihi la alaihi. Okey. Yutahakkamu ilaihi la alaihi. Dia kata kefahaman salaf untuk Quran, terhadap Quran adalah hujah yang diperhukumkan kepadanya, bukan di atasnya. Maksudnya bukan kita lawan tolak, kan? Apa benda yang datang, ia adalah sebenarnya penjelasan, ia adalah hujah dalam kita menafsirkan Quran. Bukan kita tolak tafsiran orang dan kita ambil tafsiran kita sendiri. Walidha fa inna wurud tafsirin min tafasirihim mabniun ala fahmihim lughatahum yakunu hujjatun yurja'u ilaiha. Jadi kerana ini jika datang satu tafsiran daripada tafsiran mereka yang terbina di atas kefahaman mereka terhadap bahasa mereka sendiri, itu bahasa Arab, ia menjadi hujah yang kita rujuk kepadanya. Sekalipun ini pengertian bahasa yang orang faham, ia tetap menjadi rujukan unless ada Nabi betulkan. Macam kita terangkan itu masalah zalim yang para sahabat faham dengan dosa, tapi Nabi terangkan dia adalah syirik. Ayat 82 surah Al-An'am kan, kita kena fahamkan itu. Ini contoh macam guideline. So, balik pada asal, kadang benda-benda yang tentang Quran macam kita sebutkan daripada awal lagi, bahawa tafsiran Al-Quran daripada Nabi sendiri SAW adalah sedikit. Yang betul datang Nabi terangkan ayat ni apa adalah sedikit. So balik pada asal, sebab diorang orang Arab, memang diorang faham majoriti apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Cuma kadang-kadang jadi kes lah, macam kes diorang faham sendiri tapi salah, Nabi betulkan lah. Contoh macam ayat 187 surah Al-Baqarah kan, fakulu washrabu, makanlah dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih banding benang hitam daripada fajar. Jadi ada para sahabat kan, dia buat apa? Ikat kaki dia dengan dua benang, satu hitam satu putih. Selagi tak beza, selagi tu dia buat apa nak buat. Seorang tu letak bawah bantal dia cerita pada Nabi. Dia kata, aku ambil benang putih, benang hitam letak bawah bantal. Kemudian aku tengok, belum lagi ke, dah lagi ke, subuh, boleh makan lagi ke, boleh buat apa lagi ke, pada waktu berkenaan aktiviti yang haram ketika puasa, boleh tak buat lagi. Nabi kata pada sahabat berkenaan, idzan inna qafaka la arik, kalau macam tu kau faham, lebarnya tengkuk kau. Pasal garis putih, garis hitam tu ada di ufuk, bukan bawah bantal kau. Faham tak? Diorang, sebagai orang Arab, dia akan faham. Baru ni adalah jadi kes. Banyak orang, saya tak faham juga lah. Kadang-kadang orang macam ni tahu nak popular kot. Yalah, statement kata apa? Kalau Tok Guru ke kanan, dia kalau Tok Guru ke kiri, umat Nabi ke kanan, saya ikut Tok Guru. Okey, macam Dr. Zaimi Hafizahullah sebut betul. Dia kata, tanya Tok Guru tu kenapa? Apa dalil dia? Apa sebab dia ikut kiri tak ikut kanan? Kan? Baru kena bagi alasan dia, sebab ini mansuh. Yang ini betul daripada Nabi tapi dah mansuh. Ini ada satu hadis lain. Dan kita bolehlah faham. Kita tahu Tok Guru tak langgar Nabi, ikut Nabi sebenarnya. Bila kita tanya macam tu. Tapi bila ada orang, dia kata apa? Dia kata, tak ada masalah sebenarnya cakap macam tu. Sebab dari segi kata-kata ni memang dia bagi contoh kisah arahan Nabi kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraizah. Janganlah solat seseorang di kalangan kalian asar kecuali di Bani Quraizah. Pada hari baliknya Nabi daripada perang Ahzab, kan musuh dah lari, dia balik ke Madinah, baginda balik ke Madinah dengan para sahabat. Tiba-tiba Jibril datang, kata suruh teruskan ke Bani Quraizah. Sebab Bani Quraizah tadi, dia waktu ketika perang Ahzab tu, Nabi berdepan dengan musyrikin, diorang dari belakang nak serang. Kalau masuk je musyrikin, diorang serang dari belakang. So berita tu dapat sampai kepada Nabi, diorang khianat. So Nabi selesai dengan Ahzab, Nabi tak ada fikir apa-apa lagi, tapi Jibril datang suruh arahan Allah Ta'ala ke sana. Pergi lah. So Nabi pun arah kepada para sahabat, arahan Nabi adalah janganlah solat seseorang asar kecuali di Bani Quraizah. Dan memang dalam Bukhari Muslim datang kisah tengah-tengah perjalanan, sekumpulan di antara mereka dalam perjalanan mereka
sampai masuk asar. Lepas tu ada yang solat. Ada yang solat. Lepas tu ada yang tak nak solat. Dia kata kena Bani Quraiza. Ada juga yang solat, dia kata apa? Dia kata bukan Nabi maksudkan macam tu. Dan dia orang solat. Okay. Sampai sampai depan Nabi SAW, Nabi tak marah sesiapa pun daripada kumpulan tadi. Okay. Dia orang ustaz ni, dia kata apa? Dia kata tengok, kalau para sahabat boleh canggah, kenapa saya tak boleh canggah? Walaupun sebenarnya level bahasa Arab dia bukan level para sahabat pun. Ni kadang-kadang poyo pelik ni tak faham juga. Bila mana Nabi SAW kan, para sahabat dengar, memang sebagai orang Arab dia faham ikut cara masing-masing. Dia kan faham ikut cara masing-masing. Tetapi ya, bila diorang faham macam ni, tetapi keputusan kefahaman mereka betul atau salah, hujung dia tanya Nabi. Macam orang pergi jauh-jauh musafir kan, Nabi tak ada sebelah mereka, so dia tanya. Bahasa Arab Quran, ayat Quran, bahasa Arab Nabi sebut, diorang faham. Tetapi tak boleh nak clarify dengan Nabi dalam perjalanan tadi. Mana satu yang maksudkan? So diorang pun ijtihad sendiri. Dalam ijtihad mereka ada bila sampai Madinah, balik-balik cerita kat Nabi, Nabi kata bagus, betul. Ada benda yang diorang buat, Nabi kata salah. Contoh macam kes orang yang bagi arahan kepada orang yang luka kepala untuk mandi dan akhirnya dia sakit dan mati. Kan Nabi marah. Nabi tegur diorang. Nabi kata ada benda Nabi diorang buat, Nabi iakan. Dalam kisah tadi yang ijtihad mereka untuk solat dalam perjalanan ataupun sampai Bani Quraiza pun solat, yang Nabi tak aibkan mana-mana pihak, itu keputusan sebenar. Bab bercanggahan, kita memang rambut sama hitam, hati lain-lain. Itu bukan dalil. Faham tak? Benda tu bukan dalil. Dia maksud dia, bila baca hadis tadi, kita boleh canggah. Sahabat canggah, kita canggah lah. Kita kan boleh manusia. Para sahabat manusia, betul. Tapi mereka ada advantage yang awak tak ada. Diasuh dan diajar oleh Nabi SAW. B, mereka orang Arab tulen. Faham Quran, faham hadis dengan sekali dengar je. Awak bukan orang Arab. Jadi boleh lah. Ini tengok, kalau macam ni boleh canggah, apa salah kita? Awak pula. Kan? Tak tahulah. Kadang dia cakap macam ni kan, kalau dia dengar, dia marah lah dia. Lantak kan. Pasal dia pun buat benda tu umum dekat Facebook. Ada video dia. Yang kawan saya tanya, saya kata salah ni. Saya jawab balik lah, saya terangkan balik. Sebab para sahabat Nabi berijtihad ikut pendapat mereka. Sebab Nabi tak ada depan. Kalau Nabi ada depan, apa? Dia tanya, ya Rasulullah, boleh buat ke? Kalau Nabi tak ada, betul lah ni fikir. Macam kes apa? Dua orang keluar, air tak ada, bertayamum. Solat. Kemudian lepas jumpa air, seorang tak solat. Memadai dengan solat tadi. Seorang lagi, solat balik. Wuduk dan solat balik. Kami jumpa Nabi SAW, kan Nabi kata kepada yang tak solat balik, asabta sunnah, engkau menepati sunnah. Lepas tu Nabi kata pada yang silap solat balik, pasal ikut ijtihad dia, Nabi kata laka ajrun misluha, kau dapat pahala seumpamanya. Dan kalau salah pun tak apa, dapat pahala. Tapi kalau dekat situ yang kita lebih ke depan kan adalah ittiba' sunnah, bukannya masalah pahala banyak. Kalau tidak pahala banyak, nanti kita fikir pahala banyak lah, ustaz lagi bagus. Dan jangan baca Quran pandai-pandai. Sebab kan Nabi kata al-mahir bil Quran, orang mahir dengan Quran, yang baca Quran dan dia hafal, ma'as safaratil kiramin bararah, bacaan dia ditemani oleh malaikat yang berwajah indah, mulia lagi baik. Malaikat baca bersama dia. Dan orang baca Quran dia tak dia tergagap tersusah kan, tak berdosa tapi dapat dua pahala. Kan? Pahala bacaan, pahala kesusahan. Lepas tu pakcik-pakcik dengar macam, satu tu baca, malaikat teman je. Satu lagi baca, dapat pahala dua. So, kita pun batalkan kelas. Start esok minggu depan, tak ada lah. Ustaz Faiz tak ada mengajar dah. Sebab nanti kalau Ustaz Faiz mengajar, awak jadi mahir Quran, jadi tak dapat pahala dua. Semua jadi gua. Kenapa awak tak belajar Quran betul? Kalau baca Quran pandai Ustaz, malaikat teman je. Ini dua pahala Ustaz. Pahala susah, pahala sekian. Astagfirullahalazim. Ini masalah dia. Cara faham dalil yang tak betul. Macam kisah tadi. Benda tersebut. Jadi apa clarification Nabi itu adalah punca utama. Bukan masalah percanggahan. Percanggahan ni ada benda yang memang tabi'i. Memang kita pasti bercanggahan. Tapi yang kita datang dalam dalil tersebut adalah keputusan mereka nak tahu betul salah, rujuk pada Nabi SAW. Kadang-kadang Nabi diamkan, kata okeylah dua-dua, ini boleh. Kadang-kadang Nabi kata ini lebih patut, ini kurang patut. Nabi cakap macam tu. Ini cara kalau kata apa-apa berita diorang buat kedua,
Jumpa Nabi baru kita faham. Boleh tak boleh. Faham kena betulkan balik. Okey. Dia kata waqad aghraba Abu Hayyan Al-Andalusi. Telah pelik atau janggal Abu Hayyan Al-Andalusi dalam tafsir beliau, fi tafsir qaulihi ta'ala, dan tafsir firman Allah Taala dalam surah Yusuf ayat ke-24. Dia kata walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Dan sebenarnya dia kan, itu perempuan isteri menteri tersebut telah pun ingin kepada Yusuf. Dia berkeinginan pada Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf pun berkeinginan pada dia kalaulah tidak dia melihat bukti Tuhannya. Sebenarnya kalau kita buka dalam macam kitab Syekh Osman Khamis hafizahullah, dia cerita dalam kitab Fabihudah Muqtadih, dengan petunjuk mereka hendak kamu juga mendapat petunjuk. Dalam buku tersebut dia terangkan, dia kata kisah yang wanita tadi, isteri menteri itu, dia bersiap sedia untuk buat perkara keji tu, dah siap katil dan sebagainya, pakai baju pun dah goda. Yusuf AS tak ada. Dan dalam ayat mula-mula sekali bila dia membantu ajak, dia kata apa? Ma'adallah, minta lindung dengan Allah. Itu terang-terang menunjukkan dia tak pernah ada niat. Kalau masa tabi'inya, kalau sekiranya dia manusia biasa yang tak lindungi, pasti dia nak juga. Itu maksud dia. Tapi kat sini Abu Hayyan dia kata apa? Haitsu qala, dia kata kat sini, wallazi ruwiya anis salafi la yusa'idu alaihi kalamul arabi. Dia kata dan apa yang diriwayatkan daripada salaf tidak disokong terhadapnya oleh kata-kata orang Arab. So dia kata apa? Apa salafus salih ceritakan tentang kisah Yusuf tu, yang maksud nak jelaskan bahawa Yusuf tak ada pun nak. Kalau sekiranya, pasal memang balik pada asal kalau kita baca teks ayat tu, memang Yusuf tak nak. Sebab mula-mula ayat dia keluar dari mulut dia, bila puan-puan dia kata hai talak, mari sini, dia kata qala ma'adallah, dia minta pelindung, dia lari. Bahkan dia ma'adallah, dan dia lari. Cuma datang dalam kisah-kisah Israiliyat mengarutlah, dia kata dah Yusuf dah duduk macam nak buat persubuhan dah, tiba nampak muka bapak dia, kemudian dia boleh lari. Ini benda-benda yang tak ada daripada salafus salih lah. Cuma dalam kes Israiliyat ada. Cuma kat sini Abu Hayyan Al-Andalusi dia kata, dan yang diriwayatkan daripada salaf tidak menyokong, tidak dibantu terhadapnya oleh tidak menyokong terhadapnya kata-kata orang Arab. Li'annahum qaddaru jawab laula mahdhufa, kerana mereka menyembunyikan atau menganggarkan jawapan laula ni dalam terpadam. Dalam maksud dia dipadamkan. Maksud dia kalau tak ni, maksud dia buat. Kalau tak lihat bukti Tuhannya, dia pasti buat. Okey. Wala dulu alaihi, dia kata wala dulu alaihi dalilun, dan tak menunjuk kepadanya sebarang dalil. Li'annahum yaqdiru lahum lahamma biha, kerana mereka tak mereka tidak meletakkan pengertian lahamma biha, pasti dia pun inginkan juga terhadapnya. Okey. Wala dulu kalamul arabi illa ala an yakuna mahdhuf min makna ma qabla syarti, dan tidak menunjukkan kata-kata orang Arab melainkan kepada apa yang yang jadi, yang dipadamkan dari makna sebelum dia syarat. Maksud dia kalaulah dia tak nampak bukti Tuhannya, pasti dia nak. Pasti dia pun nak juga. Wanita tu dah nak, dia pun nak. Tapi macam kita kata balik pada asal, apa yang diriwayatkan daripada salaf, sebenarnya tak ada pun dia nak. Tidak ada pun dia nak kepada wanita berkenaan. Dia benda ni kadang-kadang ada perkara-perkara tertentulah. Contoh macam dia kata kalaulah dia ada andaian, dia kata kalau ada andaian tu maksud dia boleh jadi, boleh berlaku. Sedangkan Yusuf AS bersih daripada perkara berkenaan. Balik pada asal, apa jawapan dia ketika perempuan tu kata mari sini. Tengok situ, dia kata apa? Ma'adallah, dia minta jauh dengan Allah, minta jauh, minta lindung dengan Allah Ta'ala. Mula-mula sekali dia buatlah, dia minta perlindungan Allah Ta'ala daripada keadaan tadi. Itu menunjukkan bahawa dia tak nak. Dia bukan nak dulu kemudian nampak muka bapak dia, kemudian baru tak nak. Okay, itu kena faham. Okay. Dia kata apa? Dia kata li'anna ma qabla syarti dalilun alaihi, kerana apa sebelum syarat tu datang, itu maksudnya kalaulah tidak kerana nampak bapak dia, maka dia pasti nak. Dia kata wa yuhdhafu syai'u li ghairi dalilin alaihi, dan dipadamkan sesuatu dengan tanpa dalil terhadapnya. Maksud dia yang dia cakap tadi, dia cuba nak katakan bahawa ikut pengertian tersebut, macam katakan Yusuf tak nak tu macam tak kena. Sebab dekat situ ada syarat. Syarat yang diletakkan adalah, maksud dia syarat ni macam ni, kalau gini-gini saya buat ini. Kalau saya cikgu datang, saya berdiri. Itu syarat, dalam bahasa Arab panggil syarat. Maksud dia kalau nak jadi benda ni, kena jadi benda ni.
So sekarang ni kat sini dan tajuk ni, tajuk dia adalah diorang memang semua orang kata bahawa Yusuf tak nak. Okay? Tapi dia kata kat sini ikut syarat ni, maksudnya Yusuf nak. Kalau tak nampak dia punya bapak punya muka dan sebagainya, tak nampak syarat bukti Tuhannya, dia pasti nak juga. Okey. Faqaulu rahimahullah, maka kata-kata beliau rahimahullah, waladhi ruya anis salafi, yang kita nak fahamkan sekarang ni, yang kita nak di perbincangan di panjang lebar dari sudut bahasa, yang masalah bila dicakap apa pada awal tu, dan yang diriwayatkan daripada salaf tidak disokong oleh kata-kata orang Arab. Itu sebenarnya. Tajuk dia nak bahas panjang lebar, lepas tu tajuk lain. Tajuk pertama tadi, dia punya panggil apa? Dia punya disiplin atau dia punya kaedah. Mana bila dia kata apa yang diriwayatkan daripada salaf tidak disokong oleh bahasa Arab. Seolah-olah salafus soleh dengan bahasa Arab ni, bahasa Arab datang datang satu entiti lain. Salafus soleh ni kadang-kadang kata mereka tak disokong oleh bahasa Arab, dan patut disokong bahasa Arab baru boleh betul. Sedangkan salafus soleh, kita ulang balik, diorang Arab tulen. Mana mungkin kata-kata mereka ni dianggap sebagai tidak bertepatan bahasa Arab. Faham tak? Macam kita banyak tafsiran dalam Quran Karim ni yang memang kata-kata salafus soleh telah hujah sebenarnya dalam bahasa Arab. Kita nak faham ayat tadi, diorang lah orang utama sebab diorang duduk dengan Nabi. Nabi didik mereka, mereka asuh mereka. Kalau orang tu kata ini anak murid wali, ini anak murid Nabi. Kan orang kata ini orang ni anak murid wali. Dia langkahlah anak murid wali. Ini anak murid Nabi. Takkan anak murid Nabi tak pandai, anak murid wali pandai. Apa ni? Kan? Ini sudut yang saya perhatikan banyak orang dia tak boleh define kedudukan para sahabat Nabi tu. Penting pasal hujah. Bukan kita jadikan bahasa Arab hujah ke atas kata-kata salah. Kata-kata salah tu hujah dalam bahasa Arab. Itu peraturan dia. Tapi bila Abu Hayyan Al-Andalusi dia sebutnya tu, kata-kata tu yang diorang masalah. Bukan kes masalah perbahasan tadi. Itu tak penting. Macam dia kata macam mahzuf, mana dipadam ke tak padam tu, tak penting. Yang penting adalah masalah bila dia kata yang diriwayatkan daripada salaf tidak disokong terhadapnya oleh bahasa Arab. Okey. Ini adalah kata-kata pelik. Qaulun gharibun, kata-kata yang pelik. Fahal Abu Hayyan a'lama minas salafi? Soalan dia, adakah Abu Hayyan Al-Andalusi lebih tahu berbanding salaf allazi nazala bi lughatihimul Quran, yang turun dengan bahasa mereka Al-Quran? Adakah dia lebih tahu bahasa Arab berbanding para sahabat salaf tentang kalam Arab, cara orang bertutur? Pasti mereka lebih tahu. Kita datang kemudian 400 hijrah, 500 hijrah. Macam mana kita boleh jadi hujah ke atas mereka? Kita tolak kata-kata mereka, kata bahasa Arab tak sokong. Sedangkan kata-kata mereka tu hujah dalam bahasa Arab. Itu kena faham, itu maksud dia. Wal Abu Hayyan a'lam ma'anil kalamillah minhum. Adakah Abu Hayyan lebih tahu tentang pengertian-pengertian kalam Allah berbanding mereka? Kalla, dia kata kullu hadha bi ghaddin nazari an marwiyatil lati ruwiyat anhum. Semua ini dengan tanpa kita melihat kepada apa yang diriwayatkan daripada riwayat yang diriwayatkan daripada mereka, kan? Apa saja diriwayatkan mereka, tanpa kita tengok ke situ secara detail. Li anna murada huna huwa qaditul manhaji. Kerana yang dikehendaki di sini adalah persoalan manhaj, disiplin. Sebab kita kata apa, etika. Kan? Bukan etika kau insurans tu. Yang mu'alif dia sebut etika, dia pun sengih. Kan? Dia setahun sekali kena kontak dia. Pasal dalam tajuk ni kena ada etika, kena kita ada disiplin agama. Dan contoh pada asas agama ini milik Allah. Dia menghalalkan, dia mengharamkan. Bukan kita punya hak untuk suka hati ubah-ubah. Itu basic yang tak boleh kacau. Mana dalam beragama dia kena tahu macam taat Allah, taat Rasul tu adalah bergandingan. Ini kan laga kan. Kerana ikut Allah tak ikut Rasul. Itu bukan disiplin betul. Macam dekat sini. Ini bukan masalah kita tajuk kita tak setuju dengan dia pada ni. Pasal manhaj. Allati intahajahu Abu Hayyan fi hadhil ibarah. Yang sebenarnya yang etika yang diikuti ataupun yang berdisiplin dengannya Abu Hayyan Al-Andalusi dalam gambaran ini. Pasal ayat tersebut macam seolah-olah macam para sahabat Nabi SAW bukan hujah dalam masalah bahasa. Sedangkan diorang adalah hujah ke atas bahasa. Sebab tanpa diorang bahasa Arab tak diketahui. Bahkan tak tahu maksud ayat Quran tadi macam mana. Kadang-kadang ada orang dia buka lah syair zaman jahiliah, dia baca zaman sekian, tengok bahasa ni maksud sekian, ayat maksud sekian. Dia lupa sebenarnya para sahabat Nabi sebenarnya patut dirujuk juga. Sebab mereka orang yang hidup pada zaman berkenaan.
Cuma macam saya sebut tu kan, ada kita kata tu, banyak di kalangan ahli bahasa ni, dia terima, dia orang akan terima syair sebagai bukti penggunaan kalimah tu dalam bahasa Arab. Nak tahu bahasa Arab ni maksud apa? Tengok dalam syair. Kalau ada sebutan tu dalam syair, macam disokongan lah. Tapi diorang lupa sebenarnya, dan diorang kadang-kadang tolak hadis Nabi. Tolak hadis Nabi di atas sebab dia kata apa? Dia kata hadis Nabi ni boleh riwayat dengan makna. Because hadis riwayat dengan makna, so tak semestinya kalimah tadi orang Arab pakai. Bahkan lebih-lebih lagi, perawi hadis banyak di kalangan orang bukan Arab. Perawi hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, semua tu bukan Arab. Jadi diorang start ragukan. So kena pelik lah, diorang dengar hadis Nabi diorang tak terima, bukan syair dia lupa. Sedangkan syair tadi pun sepatutnya ada sanad. Yang peliknya hadis kan, dia tak kira sanad ada tak ada, dia tak kisah. Bab syair tadi tak ada sanad, okey tak terima. Bab syair, hadis ni bersanad, dia tak terima. Yang syair tadi tak ada sanad, tak ada hal, tak penting. Yang penting dia adalah dia adab sastra. Ni masalah. Walaupun adalah kita banyak perkara, contoh macam apa ada dibahas dengan para ulama. Contoh macam kes liwat ataupun perbuatan jantan-jantan kan, homoseksual ni, dalam orang Arab tak ada. Tak pernah wujud. Yang ada pada Parsi, Rom dan sebagainya ada. Orang Arab tak ada. Bukti buka pada sastra ada orang. Tak ada orang puji jantan dengan jantan dengan nafsu syahwat. Tak ada syair. Bentuk bentuk jantan suka jantan tak ada. Menunjukkan bahawa diorang tak ada, sebab literature diorang tak ada sebarang ajaran sedemikian. Kat situ kita tahu. Kaum Ibrahim? Kaum Lut. Lut bukan Arab. Bukan Arab. So basically itu yang tak nak faham. Pasal kita tengok dalam dia punya sastra, dan kita tahu diorang buat tak benda tu. Boleh tahu. Tapi kadang-kadang masalah juga. Sebab kalau kes tadi, tajuk syair tu sepatutnya ada sanad. Macam dulu Ibn Ishaq, pengarang kitab Sirah Nabawiyah kan, Ibn Ishaq tu, yang daripada dia diwakili Ibn Hisham, dia punya tajuk yang orang tak puas hati dengan dia syair dia pakai, dia cerita je, tak ada sanad. Mati Abu Talib, betul syair ni, adik-adik dia baca ni, baca syair. Dia syair tadi tak ada sanad. Jadi diorang tak boleh lah. Macam mana apa yang kita cerita tentang Nabi SAW kena ada sanad. Dan syair kena sanad jugalah. Yang kadang orang tak kisah buat sanad syair ni. Dia suka hati je cerita. Okey, kena jaga sikit. Baik. Sadisan wallahu a'lam. Yang keenam nanti tafsir ijtihad dan juga ra'yi tafsir dengan ijtihad hingga pendapat. Nanti kita akan bincang kemudian pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan? Pekak sikit. Yang motor je. Okey. Okey, diorang harta rampasan perang ni macam ni. Tajuk masalah anbiya lain. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Nabi kata berkenaan dengan tajuk wa uhidat lil ghanaimu. Dihalal untuk aku tak harta rampasan perang. Means that para anbiya sebelum Muhammad SAW, kalau diorang berperang dan sebagainya, harta yang diorang dapat tadi tak boleh dimakan. Diorang kena letak dekat padang, nanti api sambar di langit. Diorang tak boleh ambil, tak boleh makan. Sebab tu nama dia spoil of war, spoil. Harta rosak hasil peperangan tak boleh makan. Okey. Wallahu a'lam, zaman berkenaan nak elakkan diorang berperang supaya dapat harta orang. Jadi nak elakkan diorang punya niat salah. So jadi harta rampasan tak boleh makan. Hatta Musa AS sebagainya pun kaum tak makan. Okey. Ini peraturan kepada para anbiya sebelum Muhammad SAW. Adapun masalah Quraisy, bawa harta benda ketika pergi perang, tujuan dia sebenarnya untuk jangan lari. Bini bawa, kambing bawa, unta bawa, takkan lari. Dia bagi macam semangat tau. Maksudnya kalau dia kata tanpa barang-barang tadi, dia nak lari bila masa boleh lari. Tapi bila dekat kemah dia tadi, kalau dia kalah ni, bini dia kena angkat dia orang, harta dia ini akan diambil dia orang. So diorang jadikan semangat untuk kekal dalam perang. Itu sebab dia lah. Tapi masalah peraturan yang disebut tadi, pada Quraisy tak pernah ada. Tak pernah wujud. Yang wujud sebenarnya peraturan tadi pada kaum-kaum terdahulu saja. Okey, baik. Soalan lain? Tak ada. Alhamdulillah.
Kita berhenti sini, insya-Allah sambung kemudian. Ada. Tak ada Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, insya-Allah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.